dalam suasana yang agak tenang itu, secara mengejut Zubir menghulurkan tangan kanan pada Pak Jabar. Dengan pantas pula Pak Jabar menyambutnya lalu dipulas ke belakang. Muka Zubir berpeluh dan mengerang kesakitan. Pak Jabar melepaskan satu hentakan dengan siku ke pangkal pinggang sebelah kanan. Zubir tersungkur atas lantai warung. Perlahan-lahan Zubir duduk mencangkung dengan membelakangi Pak Jabar. "Bersedia?" tanya Pak Jabar. "Ya, sakit sedikit, sebab ini yang terakhir," kata Pak Jabar lalu mengambil secawan air sejuk dari dalam peti kayu hitam yang sejak tadi berada tidak jauh darinya. "Minum air," Zubir mematuhi perintah Pak Jabar. "Bersedia Zubir?" "Sedia," kata Zubir keras penuh keyakinan. Saya dan Datuk serta Jamaluddin tercengang melihat apa yang berlaku di depan mata. Sesungguhnya kami tidak tahu apakah semuanya sudah dirancang atau berlaku secara kebetulan. Sukar untuk diteka dan mencari jawapannya. Sama ada suka atau tidak, sama ada cemas atau takut, kejadian itu terpaksa disaksikan. Zubir mengerang menahan kesakitan. "Sabar," pujuk Pak Jabar. Tiada jawapan dari Zubir. Pak Jabar terus menghentakkan penumbuk ke belakang Zubir. Mula-mula secara perlahan-lahan, kemudian bertukar agak kasar dan keras. Aduh, suara jeritan Zubir menguasai setiap inci ruang warung, melepasi sempadan kampung, melepasi setiap liku dan lorong. Pak Jabar tukar taktik dari menumbuk kepada menjamah setiap urat sendi. Untuk sekian kalinya Zubir menjerit. Pak Jabar meneruskan tugasnya. Tidak memadai dengan tangan, dia gunakan kaki. Orang yang lalu di lorong depan warung menganggap jeritan Zubir sebagai perkara biasa saja. Zubir tersedak, ada sesuatu yang terpancut dari mulut dan terus jatuh ke lantai. Dari duduk mencangkung, Zubir terus terkapar kaku atas lantai. Pak Jabar ambil segelas air dari peti kayu hitam lalu dijirus ke badan Zubir. Kaki dan tangan Zubir bergerak. "Apa rasanya?" tanya Pak Jabar. "Tak sakit," kata Zubir sambil bangun dan terus duduk berdepan dengan Pak Jabar. "Tangan kanan kamu." Zubir hulurkan tangan kanan kepada Pak Jabar. Perlahan-lahan urutan dilakukan oleh Pak Jabar. Dimulai dari telapak tangan dan akhirnya ke seluruh badan Zubir dipicit, diurut dan diramas sesuka hati. Wajah Zubir yang tadi pucat lesi, merah dan nampak bertenaga sekali. Pak Jabar menyuruh Zubir melakukan senaman anak kucing dan berjalan serta berlari anak dalam warung. "Duduk," Zubir dengar perintah Pak Jabar. "Ini peluru terakhir yang keluar dari rusuk kamu. Lepas ini dengan izin Allah kamu tidak berjalan miring lagi. Semuanya ada 2 peluru dalam rusuk kamu. Sekarang semuanya sudah aku keluarkan." Pak Jabar menunjukkan peluru yang berhasil dikeluarkan dari tubuh Zubir. "Simpan sebagai tanda kenangan." Zubir menyambut peluru yang dihulurkan Pak Jabar kepadanya dan terus dimasukkan ke dalam sakunya. "Semoga Allah memperkenankan niat aku untuk menolong mengurangkan sakit yang sudah lama kau tanggung. Kalau tak silap hampir berbelas tahun." Nada suara Pak Jabar rendah sekali. Matanya menatap sayu wajah Zubir. Ada genangan air jernih di kelopak matanya. "Kita berjuang bersama-sama menentang golongan komunis. Aku yang berada dalam barisan hadapan sepatutnya menjadi korban peluru tentera yang cuba meleraikan rusuhan. Rupanya takdir Allah menentukan dan kamu yang berada di belakang jadi mangsa peluru tentera," sambung Pak Jabar sambil merenung lantai warung. "Allah juga menentukan ikhtiar yang kamu lakukan untuk menolong aku dimakbulkan. Menurut Doktor Pakar, peluru itu tak dikeluarkan bagi mengelakkan aku lumpuh seluruh badan. Kalau kedua-duanya dikeluarkan aku mati. Inilah kebesaran dan kelebihannya," Zubir bersuara dalam sedu. Dan kami bertiga melihat sebuah drama pilot di depan mata. Pak Jabar dan Zubir berdekapan bersama dengan iringan tangisan. Dalam tangisan itu mereka menyebut beberapa nama yang terkorban dalam satu rusuhan besar menentang pengaruh komunis yang mahu melenyapkan rasa cinta orang Betawi terhadap agama Islam. Sudah hampir 10 minit peristiwa dakap dan sedusir dan berakhir. Malah masing-masing, Pak Jabar dan Zubir, sudah kembali duduk di kerusi mereka duduk tadi. Mereka masih belum bersedia menceritakan agenda ganjil yang dilakukan di depan kami. Apakah perkara itu sengaja diatur sedemikian rupa untuk memberitahu kami betapa hebatnya manusia yang bernama Pak Jabar atau peristiwa itu terjadi secara kebetulan? Apa yang dilihat tadi bukan mahu menunjuk-nunjuk hebat, semuanya cara kebetulan.
Sebelum Jamaluddin datang membawa kamu berdua ke sini, aku sudah berjanji mahu keluarkan peluru dari badan Zubair. Bila sampai gerak hati saya untuk melakukannya, mesti disegerakan. Tak kira tempat, tidak boleh lambat seminit pun, juga tak boleh cepat seminit. Pokoknya, mesti tepat pada waktunya, kalau tidak tak akan menjadi, terang Pak Jabar. Datuk menghela nafas dalam-dalam, dia faham benar dengan masalah yang diutarakan oleh Pak Jabar. Saya berharap tetamu saya tak beranggapan hal-hal yang buruk pada saya. Kata-kata itu Pak Jabar tujukan kepada Datuk. Saya faham, jawab Datuk pendek. Terima kasih. Pak Jabar tenung biji mata Datuk. Mereka berbalas senyum. Sementara itu, Jamaluddin dan Zubair sudah pun berada di luar warung. Zubair menceritakan pada Jamaluddin secara terperinci bagaimana siksanya dia menanggung rasa sakit akibat dari peluru senapang yang berada dalam tubuhnya. Saya keluar dari warung lalu bergabung dengan Zubair dan Jamaluddin. Hanya Pak Jabar dan Datuk saja yang berada dalam warung. Kalau waktu malam, saya tak boleh tidur. Seluruh sendi terasa sakit, macam dicucuk dengan jarum, lebih-lebih lagi kalau waktu malam sejuk. Kalau musim hujan ada pula petir, peluru dalam badan terasa bergerak-gerak. Masa itu aku rasa maut sudah dekat benar dengan aku. Zubair bercerita dengan penuh perasaan. Macam mana boleh tahu Pak Jabar boleh mengubatinya? Jamaluddin menyoal. Aku tak pernah menceritakan padanya. Setelah 5 tahun berulang-alik ke hospital, doktor beritahu peluru itu tak boleh dikeluarkan. Kalau aku mahu selamat mesti disimpan terus. Zubair berhenti bercakap kerana diganggu bunyi motor yang lalu di lorong depan warung. Perkara ini aku rahsiakan dari Jabar. Hinggalah pada suatu hari semasa kami berjalan-jalan, tiba-tiba hujan turun bersama gurun dan petir. Kami berteduh di pondok tepi jalan. Jabar terkejut melihat muka aku jadi biru dan berguling-guling menahan kesakitan. Masa itulah baru aku buka rahsia dan Jabar sanggup cuba mengubatinya. Dia minta aku merahsiakan apa yang dia buatnya padaku. Zubair menggigit bibir kemudian berjalan di depan saya dan Jamaluddin. Langkahnya nampak teratur, tidak terlalu miring ke kanan. 6 bulan berurut, sebiji peluru dapat dikeluarkan. 3 tahun kemudian peluru kedua dikeluarkan macam mana yang kamu saksikan tadi. Lanjut Zubair dan mengajak kami masuk ke perut warung. Belum pun sempat kami melangkah kaki, terdengar suara pekik surat bersama jeritan minta tolong. Kami tidak jadi masuk ke dalam warung. Malah Datuk dan Pak Jabar terburu-buru keluar. Suara siapa minta tolong tu? Tanya Pak Jabar pada Zubair sambil matanya merenung ke arah lorong yang terbentang di depan warung. Siapa yang berlari tu? Muka Jamaluddin nampak cemas. Semua yang berada di situ menghalakan biji mata ke arah seorang lelaki yang sedang berlari sambil dikejar oleh sekumpulan lelaki dengan membawa kayu dan parang. Lelaki yang dikejar itu menjerit minta tolong dan ampun. Orang ramai mengejar sambil membalingkan kayu dan batu ke arah lelaki itu. Leraikan Zubair, dengan sekelip mata Zubair hilang dari sisi saya dan Jamaluddin. Dia sudah berada di tengah-tengah lorong menghalang orang mengejar lelaki yang diburu. Bila saya menoleh ke belakang, Datuk dan Pak Jabar sudah lesap. Sedar-sedar mereka sudah berada di lorong memegang lelaki yang dikejar oleh kumpulan orang ramai. Ayuh kita ke sana Tama, ayuh. Saya dan Jamaluddin segera berlari ke arah kumpulan yang membantah tindakan Zubair menghalang mereka memburu lelaki yang dipegang oleh Datuk dan Pak Jabar. Kenapa dia dikejar? Tanya Zubair keras. Pencuri, jawab mereka beramai-ramai. Apa yang dicurinya? Tanya Zubair lagi. Dia mencopet wang saya di pasar. Saya kejar dia hingga dia lari kemari. Saya minta tolong orang ramai menangkapnya, kata lelaki berambut panjang. Kami mahu bakar hidup-hidup, jawab kumpulan yang sedang marah. Semuanya merenung ke arah anak muda yang menggeletar ketakutan. Pak Jabar cuba menenangkan. Kamu dari mana? Lembut Pak Jabar menyoal. Saya asli Jatim Pak. Kamu yang mencuri wangnya? Ya Pak. Bakar dia. Bakar. Laungan suara orang ramai bergema. Pak Jabar menyuruh Jamaluddin memeriksa badan anak muda yang mendakwa berasal dari Jawa Timur, Jatim. Sebuah dompet kulit hitam ditemui dan terus diserahkan kepada Pak Jabar. Siapa yang punya dompet ini? Saya, jawab seorang lelaki berusia awal 40-an. Ambil dan periksa, kalau duit kamu berkurangan. Baik, lelaki itu mengambil dompet yang dihulurkan kepadanya oleh Pak Jabar. Terburu-buru dia menghitung wang dalam dompetnya. Ada yang hilang? Tidak, semuanya cukup Pak,
kata lelaki itu. Sekarang anggap perkara ini selesai, pulang semua. Kalau ada yang menghukum orang ini, lehernya aku patahkan, keras sekali suara Pak Jabar. Beberapa orang pemuda enggan berganjak dari tempat berdiri, mereka memprotes keputusan Pak Jabar. Tak boleh dilepaskan begitu saja, dia harus dihukum dan harus diajar. Seorang anak muda rapat ke arah Pak Jabar dengan lagak berani. Beberapa orang kawannya memberikan semangat untuk menentang Pak Jabar. Kamu siapa mahu jatuhkan hukum sendiri? Sergah Pak Jabar dengan wajah serius. Si pemuda itu tergamam. Siapa yang beri kuasa kepada kamu untuk menghukum orang? Sesuk ke hati mahu bakar orang. Kamu fikir kamu raja di sini? Aku bebaskan orang ini, jangan ganggu dia. Kalau tak puas hati laporkan pada polis, jangan buat undang-undang sendiri. Saya tak puas hati, jerit anak muda itu. Dengan pisau di tangan dia cuba menerkam ke arah si penculik saku. Jangan, jerit Pak Jabar dan terus menerkam ke arah anak muda yang panas baran. Pisau di tangan anak muda itu dirampas dan diramas hingga darah merah bercucuran dari celah jari jemarinya.